Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin membahaskan sedikitlah daripada apa yang telah dibahaskan oleh saudara-saudara kita sebelum ni, jawapan mereka kepada beberapa persoalan yang ditimbulkan. Jadi kita melihat adanya pembohongan lah, adanya pendustaan-pendustaan yang nyata, khususnya berkait dengan satu video yang telah tersebar kemarin yang disebut sendiri oleh Ustaz Adli. Ustaz Adli yang beliau ni dengan begitu angkuh telah menyatakan bahawasanya Habib Abdullah ini takabur, besar diri. Jadi banyaklah tomahan-tomahan. Sebenarnya kalau kita baca buku ni, saya tak pasti adakah orang-orang yang react video seperti kemarin saya pernah dengar Ustaz Khairul Anwar ada react juga video tentang kufur perbuatan tidak melambangkan kufurnya si pembuat. Sebenarnya statementnya sangat jelas. Memang tidak ada ulama yang menyatakan apabila kita berbicara soal hukum. Semua orang berbicara soal hukum. Mana-mana dalam kitab pun berbicara soal hukum. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya harus. Semua ulama berbicara soal hukum. Bahkan bila kita tengok kepada kitab, kita rujuk kepada kitab, semuanya perbicaraan bab hukum riddah. Faman qala kadza fahuwa kadza. Siapa yang berkata demikian, maka hukumnya demikian. Siapa yang menyembah berhala, maka hukumnya adalah kafir. Siapa yang beriktikad sekalian, maka hukumnya kafir. Tapi semua istilah hukum yang dibahaskan oleh ulama digunakan lafaz umum, digunakan lafaz man. Siapa umum, siapa yang buat gini, dia akan buat gini. Isu yang duduknya dalam buku Kuburiyah fil Yaman ni, kalau tengok, dia bukan cerita lafaz umum. Kalau kita beritahu kepada dia orang tak mengaku. Dia orang tak mengaku bahawa dia orang ni sebenarnya telah mentakfirkan. Buka buku ni, buku Al-Kuburiyah fil Yaman. Dia tak cerita pasal keumuman hukum. Memang kita tak nafikan hukum, kita boleh berbahas ini hukumnya kafir, ini hukumnya kafir, dan kita tak mengkafirkan orang, itu jelas. Tetapi dalam buku ni, kalau tuan-tuan saya mau balik, saya tak pasti Ustaz Khairul Anwar dia baca atau tak baca buku ni. Muka surat apa 4, dia dah bahas dah, dia dah cerita tentang ziarah syirkiyah. Bila dia cerita pasal ziarah syirkiyah, kemudian dia pun bawa pula kepada kuburiyah. Kemudian dia definisikan kuburiyah tu apa. Baik, dia cerita dulu ziarah syirkiyah. Ziarah syirkiyah, mana ziarah syirik, ziarah yang sifatnya syirik. Sebelumnya dia cerita tentang ziarah bid'ah. Lepas tu sebelumnya lagi dia cerita tentang ziarah sunniyah. Dia masuk di bawah part ziarah syirkiyah. Tajuk pun masya-Allah dah. Tajuk orang yang dah apa sangat menzahirkan sifatnya ni, nak menghukumi orang, nak mensyirikkan orang. Di bawah tajuk ziarah syirkiyah itulah dia telah bawa masuk cerita tentang di sana sufiyah. Di bawah tajuk ziarah syirkiyah dimasukkan golongan-golongan kuburiyah. Golongan kuburiyah ni lah yang dinyatakan secara terang siapa dia, iaitu daripada kalangan ahli-ahli sufi, di kalangan ahli-ahli tarekat, dalam di bawah tajuk ziarah syirkiyah. Lalu di situlah dikaitkan nama Imam Muhajir ilallah. Imam Muhajir ilallah dikatakan datang bersama Syiah, yang dikatakan dia adalah bahagian daripada Syiah Imamiyah. Ni Ustaz Adli sebut di dalam videonya yang lepas-lepas. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Al-Habib Abdullah, tuan-tuan boleh cek balik video dia yang waktu di Baitus Salam yang terakhir. Bukan yang terakhir ni, yang ketika mana kedatangan Al-Habib Abdullah. Berapa kali Habib Allah tanya pada dia, adakah Imam Muhajir tu Syiah? Dia kata la. Kita bawa mari bukti dalam buku ni, di petikan-petikan tertentu, kita tanya balik dia, ini ada tulis ni? Dia kata tak, mereka ini Imam Muhajir mazhabul ajdad. Tetapi dalam video dia yang sebelumnya, dia menyatakan bahawa Imam Muhajir Syiah Imamiyah.
Jadi bila orang kata kamu ni telah mengkufurkan Muayyan, tak, kami hanya berbicara soal hukum kufur, kami tak mengkufurkan orang. Dimasukkan bawah tajuk ziarah syirkiyah. Siapa dia? Golongan kuburiyah. Kemudian masukkan di bawah golongan kuburiyah. Ini muka surat 51. Kemudian muka surat 151. Ini dalam buku ni tuan-tuan. Iaitu masuk pula dia menyatakan siapa dia golongan kuburiyah. Antaranya siapa? Para sufi, antaranya para ahli tarekat, sehingga yang terakhir dia telah menamakan seorang demi seorang nama. Bila kita tanya adakah kamu mengkufurkan orang? Tak. Inilah yang Habib Abdullah sebut sebagai tala'ub. Saya tak faham ustaz-ustaz yang komen buku ni, adakah dia tak baca buku ni betul-betul? Jadi isu sekarang ni, isu bukan hur, bukan masalah dia bebas untuk buat pandangan, kami bebas buat pandangan. Tidak. Masalah sekarang ni di pihak sana, di pihak Ustaz Adli dan juga kawan-kawannya, dia telah mendatangkan tomahan. Dia yang buat khulasah, buat daurah buku ni yang menceritakan tentang kesyirikan orang. Yang disyirikkan tu adalah guru-guru kami. Yang disyirikkan tu adalah datuk-datuk kepada para ahli bait. Kalau para ahli bait itu semua tak betul, amalan mereka itu semua yang bawa kepada amalan kesyirikan, sebab mereka nyatakan dengan jelas. Dan kalau kita tengok daripada teks asal, buku ni adalah khulasah daripada buku Al-Qaburiyah Syekh Ahmad Hasan Muallim. Dalam buku Al-Qaburiyah itu sendiri ada menyatakan bahawasanya ini siapa antara ba'ith, antara pendukung besar kepada kuburiyah. Bila dia kata kuburiyah, maksudnya satu orang yang telah buat satu benda khurafat dekat kubur, satu orang telah membuat syirik dekat kubur. Itu definisi mereka dalam kuburiyah. Maka mereka menyatakan tu Syekh Muhammad Ahmad Hasan Muallim, dia kata dalam kubur ni Al-Quburiyah, yang daripada buku itulah dijadikan buku ini. Kata beliau antara pendukung besar pembangkit kepada kuburiyah ini adalah Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Lalu dia kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini telah mewarisi daripada Syekh Zaini Dahlan. Ini semua guru-guru para ulama di Nusantara ini. Ajib. Kalau kamu kata dia tu kuburiyah, kuburiyah kamu letakkan di bawah tajuk ziarah syirkiyah, maknanya apa? Apa maknanya di sini? Maknanya kamu telah mensyirikkan mereka. Sebab kamu letakkan dia di bawah jenama kuburiyah. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Hasan Muallim. Syekh Ahmad Hasan Muallim menyebut bahawa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ba'ith kuburiyah wa waratha, yang dia mewarisi daripada Syekh Zaini Dahlan. Ini guru umat Islam ini. Syekh Zaini Dahlan guru togu-togu pondok. Jadi saya berharap togu-togu pondok juga perlu bangkit dalam isu ini. Ini keculuparan yang sangat terlampau, yang mereka menisbahkan sesuatu benda yang tidak patut kepada para ulama. Sebab tu baca elok-elok. Bukan semata-mata isu mengkafirkan, takfiril fi'il la yuaddi ila kufri fa'il. Bukan sekadar itu. Tak ada orang yang tidak ada orang yang berbicara soal tu. Bila berbicara tentang hukum, maka dia menjadikan tuan yang buat itu kafir. Belum. Memang itu semua orang boleh terima. Tetapi kalimatul haq, ini kalimatul haq urida bihal batil. Ini disebut sebagai satu kalimah yang betul, yang benar, tapi dikehendaki daripada kalimah ini sesuatu benda yang batil. Sebenarnya digunakan istilah ini supaya nak memberi ruang yang luas kepada mereka untuk terus mengkufurkan orang. Mereka ni memang mungkin tak ada kerja mereka hanya nak mengeluarkan orang daripada millah. Sedangkan para ulama zaman dulu nak memasukkan seramai orang mungkin ke dalam Islam. Habib Taha masyhur memasukkan ribuan jutaan manusia ke Islam. Tapi mereka ni hari-hari berbicara soal syirik. Jadi peranan mereka ketika mana mereka berbicara soal Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dan juga imam-imam umat Islam, ternyata ini memberi impak yang besar. Pensyirikan mereka disebabkan kepada al-istighathah, yakni hukum istighathah yang kita akan bincang. Hukum al-istighathah diceritakan oleh banyak hadis-hadis tentang al-istighathah, bukan oleh seorang ulama, bukan
dalam keadaan nak mengambil syafaat dengan engkau ila Rabbi, datang bercakap dengan siapa tu, berinteraksi dengan siapa, berinteraksi dengan Nabi Muhammad dalam kubur. Summa ansyada, kemudian dia bernasyid. Ni Ibnu Katsir masukkan dalam tafsirnya. Dia kata ya khaira man dufinat bil qa', ini nasyid dia yang masyhur ni, a'zamu fataba min tibihin al qa' wal akamu nafsi al fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal karamu. Thumma sarafa, kemudian lelaki itu pun beredar. Kata Imam Al-Atbi ni, mari tiba-tiba mengantuk dalam tidurnya, dia telah melihat Nabi SAW dalam mimpi. Maka Rasulullah beritahu kepada Imam Al-Atbi, alhiq bil Arabi, pergi jumpa dengan lelaki Arabi tadi, fabashshirhu anna Allah qad ghafarah, maknanya beritahu kepada lelaki itu bahawa Allah telah ampunkan dia. Syufu kaif Imam tafsir Al-Qurtubi menyatakannya demikian. Ini bukan ulama habaib ini. Jangan ceritalah adillah, cuba carilah, cuba bahaslah, cuba bahas tentang hadis tersebut, cuba rujuk. Kemudian dalam hadis yang kata Sayyidina Abil Jauza Aus bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebab mereka ni suka bila kita datangkan hadis, mereka akan cuba cari ilal pada hadis ni. Siapa bagi mereka cari, bagi mereka cari ilal, masalah-masalah pada hadis ni. Dia kata qahtu ahli al-Madinah qathan syadidan, telah berlaku satu kemarau yang dahsyat oleh penduduk Madinah. Fasyakau ila Aisyah, mereka mula mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Faqalat unzuru, dikatakan muhaddis, kalau kita rujuk dalam Ad-Durar As-Saniyah, al-muhaddis kepada hadis ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syufu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata faqalat, kata Sayyidina Aisyah, unzuru qabran Nabi, pergi tengok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh tengok apa? Bila ada kemarau, suruh tengok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alu minhu kuwan ila sama', jadikan dia macam ada satu ruang lah, kosong, jangan ada benda yang menutup kubur Nabi sampai ke langit. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama' saqaf, sehingga tidak adalah antara kubur Nabi dan langit itu ada atap, kalau boleh bagi dia ruang kosong. Qala fa fa'alu, maka mereka pun buat. Fa matarna mataran hatta nabata al-ashar, maka turunlah hujan dengan lebatnya sehingga tumbuhlah pokok-pokok, rumput-rumput ni. Wa saminatil ibil, dan gemuklah unta-unta ni semua jadi gemuk. Hatta tafattaqat min asy-syaham, sehingga unta-unta ni dia punya syaham dia makin membesar, lemak dia jadi banyak. Fasamma amal fataq, maka dinamakan tahun fataq. Ini dia kata hasan, hadis ni hadis rutbah dia al-hasan. Banyak hadis Imam Al-Muqri ini kalau nak berbahas soal istighatsah. Jadi istighatsah ni bukan beristidlal dengan satu dalil. Istighatsah ini Imam At-Tabrani ada menyatakan, ini tarajjam Imam Ibnu Muqri Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, Imam Al-Asbahani ini tarajjamahu Az-Zahabi, yang Imam Zahabi telah menterjemahkannya dalam kitab Sir A'lamin Nubala. Faqala, apa kata Imam Zahabi kepada Imam Ibnul Muqri Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani? Dia kata Al-Syeikh, siapa dia ni? Imam Ibnul Muqri, Al-Syeikh Al-Hafiz Al-Jawalu As-Saduqu Musnidul Waqti Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Asim bin Zadan Al-Asbahani Ibnul Muqri, yang digelar dia Sahibul Mi'jam War Rihlati Wasi'ah, wulida sanatu 5 wa 8 wa 200. Jadi awrada Imam Az-Zahabi fi tarjamati ma nassahu wa ruwiya an Abi Bakar bin Abi Ali qala kana Ibnu Muqri. Ini Ibnu Muqri yang Imam Zahabi ceritakan terjemahan dia tadi. masya-Allah, seorang yang cukup hebat. Dia kata apa? Kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh, tiga orang ni semua orang hebat belaka ni. Kuntu ana, siapa? Iaitu Abi Bakar bin Abi Ali ni. Dia kata aku, wa Tabrani, Imam Tabrani, Imam hadis, Imam Tabrani, wa Abu Syekh, dan juga Abu Syekh bin Malinah. Kejap lagi dia sebut siapa dia Abu Syekh. Fadaqa minal waqt, kami ketika tu masa sangat kesuntukan. Fawasalna zalikal, dia puasa tapi kami terpaksa wisal, tak buka puasa lah kerana kami kesuntukan masa ketika itu. Falamma kana waqtul isya, ketika mana datang waktu isya, waktu malam yang belum berbuka lagi, fahadartul qabr, dia kata aku pun hadirlah ke kubur. Wa qultu ya Rasulullah al-ju', dia kata ya Rasulullah lapar. Pergi kat Nabi, ya Rasulullah lapar. Faqala li At-Tabrani, maka berkatalah kepada aku oleh At-Tabrani, ijlis fa imma an yakuna rizq awil maut, duduk-duduk, sama ada kitanya dua dah,
Dua je, sama ada Allah turunkan rezeki ataupun al-maut, ataupun matilah kita tak ada makanan. Fakuntu ana wa Abu Syekh, maka aku pun duduklah, aku pun berdiri, duduklah di situ bersama dengan Abu Syekh. Maka bila aku pergi kat pintu, maka datanglah, aku bukanya pintu, tiba-tiba datang ada dua orang lelaki bawa bekas. Jadi dalam kedua-dua bekas tadi ada satu banyak makanan. Lalu kedua-dua lelaki tu kata, kamu semua telah mengadu, seolah-olah kamu meminta kepada aku ni melalui Nabi SAW. Aku telah melihat dalam mimpi bahawa Rasulullah menyuruh aku untuk bawa makanan kepada kamu. Ini dalam ni syahidnya yang hadir ketika itu siapa ni? Ibnul Muqri dan juga Imam At-Tabrani. Kalau benda ni satu syirik, Imam Tabrani takkan bawa masukkan dalam kitabnya. Imam Tabrani tak akan masuk, Imam Tabrani pasti akan mengengkarkan perbuatan ni. Dan juga macam mana Imam Zahabi boleh redha, macam mana Imam Zahabi boleh nakalkan cerita dalam kitab dia kalau benda ni benda unsur-unsur syirik. Jadi al-muhim bil ikhtisar, istighathah ini bukan cerita amalan habaib. Istighathah ni amalan ulama Islam. Jadi kamu kalau nak kufurkan kami hanya dengan sebab istighathah, talabnakum, qasadnakum, kamu kata itu adalah termasuk daripada bahagian syirik, wal iyazu billah min zalik. Kamu ni sangat menyimpang jauh dalam pertuduhan kamu. Jadi itu nak cerita hal yang pertama. Hal yang pertama. Jadi ingatan kepada Ustaz Adli, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara dia, insya-Allah. Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Jadi ini bukan satu ini isu kamu yang buat satu daurah. Dalam daurah kamu ini bukan takfir mutlak, Dalam daurah kamu ni dah masuk dan takfir muayyan. Kamu mendatangkan cerita-cerita, memang kamu datangkan kisah ziarah ini, tapi kamu masukkan di bawah itu penceritaan tentang syirik yang ni syirik, bahkan kamu telah sebut dengan nama-nama yang secara khusus. Macam mana kita boleh katakan itu takfir mutlak? Sebenarnya kamu dah bawa kepada takfir muayyan. Jadi perbahasan kamu itu benar. Ada hak kamu datangkan bahawa perbahasan tentang hukum kufur tak bawa kepada makna kafirnya pembuatnya, tetapi kamu menghendaki satu benda yang batil, dan buku kamu tidak menterjemahkan hal tersebut. Jadi kita harap, insya-Allah, saya melihat bahawasanya ini buku dia daripada khulasah kitab Syekh Ahmad Hassan Muallim. Jadi pastinya saya berharap orang-orang yang ada autoriti perlu siasat benar-benar, siasat betul-betul siapa Syekh Ahmad Hassan Muallim yang dijadikan rujukan puak-puak ni. Penting, tuan-tuan. Kita takut kerana ada sumber-sumber yang kuat. Ini khususnya orang-orang yang berautoriti. Cuba tengok, kena hati-hati daripada fahaman ni berleluasa, kerana fahaman ni bermula dengan tabdi', dia bermula dengan membida'ahkan, kemudian dalam kitab ni dah pergi lanjutan kepada syirik, dan daripada syirik nanti dia akan bawa kepada penghalalan darah. Maka darah pun akan boleh jadi halal, seperti mana yang berlaku di Jazirah Al-Arabiyah. Jadi kena siasat siapakah yang buat buku tu. Dan kalau dia kata bahas secara ilmiah, dia akan peduli kepada muallif, ini gharib ini. Habis kalau muallif tu Syiah, takkan kita kata okey, kita terima segala pandangan walaupun dia Syiah, pedulilah Syiah dia tu. Jadi kita ambil dia punya point dia saja, bahaskan apa dia punya isinya. Ajib. Kalau tidak, apa faedah daripada tak diterima pandangan seseorang kerana latar belakang dia. Ada jarah wa ta'dil, melihat kepada ilmu jarah wa ta'dil, melihat sebelum nak diterima sesuatu hukum yang dibawa, kita akan tengok latar belakang dia. Ajib kamu kalau kamu kata jangan pedulikan siapa dia ini, pedulikan dia ni orang ni Syiah ke, dia ni Daesh ke, pedulikan dia, yang penting ini adalah bahas ilmiah, ini adalah satu bahas PhD dia. Ajib. Kena tengok juga tuan, itu yang diajar kita di dalam perbahasan ilmu al-jarah wa ta'dil. Jadi saya harap benda ni dapat dinilai dengan baik, disukat dengan baik. Orang-orang yang berautoriti cuba tengok kitab-kitab yang diguna pakai oleh sebahagian manusia ni, sebahagian orang-orang yang mendakwa dia ni orang agama, yang bermudah-mudahan, kerana perbahasan dia tentang syirik, tentang kufur ni bukan beri impak kepada hadrah maut,
Bayangkan semua kalau dikatakan Imam Ahmad bin Isa Muhajir itu adalah Syiah, semua para sayyid ahli bait di Allah, mereka masih dalam proses perbincangan dan kita masih menanti sejauh manakah apa ruang yang boleh disediakan untuk diadakan debat. Saya kira saya tidak mau bercakap panjang tentang perkara ini kerana isu ni ternyata memang isu khilaf. Jangan dinafikan, memang ada khilaf. Bukan orang bercakap saya saja mendatangkan khilaf. Bukan satu ulama, bukan dua ulama. Bukan ulama-ulama kecil yang berbicara soal istighatsah. Ajib. Dia selalu puak-puak dia dalam daurah itu bila ditanya soalan selalu menisbahkan kepada jumhur. Ajib. Jumhur ulama Yaman tidak bersetuju dengan manhaj para habaib di Hadramaut. Ajib. Mana jumhur tu? Bila ditanya siapa jumhur, dibilanglah ada 3-4 orang jumhur. Ulama dunia semua tak bersetuju. Ajib. Mana ulama dunia yang tak bersetuju? Selalu mereka ni kelentong mereka kita ni dengan menyatakan jumhur. Beri kita semua inayah, beri kita semua taufik dan menjadikan kita manusia yang dapat beradab, insya-Allah, menjadi manusia yang dapat beradab, menjadi manusia yang betul dengan Allah. Dan Habib Abdullah sebenarnya dalam bilik itu, antara benda yang besar ketika dalam bilik di Baitul Salam tu sebenarnya banyak nasihat kepada dia orang ni. Sama ada dia orang nak terima atau tak terima, wallahu alam. Tapi Habib Abdullah banyak nasihat. Dia kata kita ni akan mati sebagai sufi ke, mati sebagai wahabi ke, tapi kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada banyak daripada nasihat-nasihat kepada Habib Abdullah, kepada muhadir orang-orang yang telah memimpin daurah pada hari tersebut. Sekadar nasihat. Dan Habib Abdullah tak ingin pun penghormatan daripada kamu tak nak sebut dia habaib pun, tak nak sebut dia habib pun, terpulang kepada kamu lah. Tapi di situ dia mendatangkan nasihat daripada khulasah. Kamu tak beri dia ruang yang besar dan ruang yang luas ketika mana berbicara. Ada soalan-soalan nak dilontarkan, disekat. Kemudian ada soalan daripada sahabat-sahabat kita juga disekat. Kemudian kamu sewenang-wenangnya di dalam daurah, mentang-mentang daurah tu mic itu kamu yang punya, berjam-jam kamu pegang. Jadi kamu tak beri ruang yang panjang. Ya mungkin sebab kamu nak habiskan kitab. Itu sebab itulah Habib Abdullah ambil masa di penghujung majlis itu untuk duduk dengan kamu. Dapat bermunaqasyah lagi, itu tujuannya. Bukan masalah tak puas hati. Kamu bercakap, memanglah kamu bercakap banyak iftirak, banyak pendustaan. Orang pergi ziarah kubur, kamu kata pergi sembah kubur. Itu isu dia. Orang pergi ziarah semayang dekat masjid itu berdekatan dengan kubur Nabi Allah Hud AS. Menghadap kiblat, membelakangi kubur, bukan menghadap kubur. Tanya semayang maghrib, tanya semayang zuhur, asar, bukan menghadap kubur. Siapa kata sembah kubur? Saya duduk 4 tahun di Hadramaut dan selama 4 tahun telah kita pergi ziarah. Bukan kita bersembah kubur. Demi Allah 4 tahun tak pernah sembah kubur. Kita pergi ziarah kubur, tapi kamu gunakan istilah ziarah, kamu kata sembah. Orang pergi duduk baca doa di sisi kubur, baca Quran, kamu kata ianya tawaf kubur. Mana ada tawaf? Tawaf ni kan pusing 7 kali. Tawaf syar'inya pusing 7 kali. Bila kita tawaf 7 kali? Ini saya kata iftirak, ini satu pendustaan. Ini buhtanun azim, pendustaan yang besar. Wahai saudaraku adli, kamu sebenarnya memang berdusta. Kamu kata tawaf, tak ada tawaf. Kamu kata tawaf, kamu kata sembah, tak ada unsur sembah. Kalau sembah kita semayang menghadap kepada maqam lah, tak. Semayang menghadap ke kiblat.
Mana? Kemudian saya nak cerita terakhir ni, nak cerita bahawasanya kita ni bila kita dia kata kenapa tak minta dengan malaikat, kenapa tak minta dengan Allah? Berapa tahun kita minta dengan Allah? Kamu ingat kita setiap hari ke duduk dekat maqam Nabi Allah Hud tu? Duduk 4 tahun di Hadramaut, adakah setiap hari duduk? Ya Allah, dalam setahun 2 kali, sekali pergi kat maqam Nabi Allah Hud, kerana di sana ada hujahnya, ada dalilnya. Tetapi dalam masa adakah kita ni tak pernah minta dengan Allah? Kamu ni bercakap seolah kita tak pernah minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak pernah berdoa kepada Allah. La haula. Berapa tahun kita sembahyang dekat masjid, tak sembahyang kat kubur pun. Kita cerita inilah keluasan ahli sunnah wal jamaah. Bila sampai waktu duduk di maqam, boleh istighathah, boleh tawasul, kita tawasul. Bila saat kita berdoa, kita tak pakai tawasul. Semua ada hadis, semua ada hujah. Yang kamu punya masalah kepala otak kamu ni, kenapa? Sebab sekarang ni bukan kita 24 jam kita pergi duduk kat kubur. Kamu kata seolah-olah kami ni 24 jam duduk kat kubur, istighathah aja, asyik minta dengan kubur. Mana minta dengan kubur? Kita sembahyang, kita minta dengan Allah lah. Kita berdoa, kita minta dengan Allah lah. Ketika berhadapan dengan kubur, kita mintalah tawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqlalan, ini penting dengan syarat istiqlalan. Mesti jangan ada istiqlal, merasakan kubur tu sendiri yang memberi manfaat. Ini disebut oleh ulama. Disebut la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita manfaat. Allah taala memelihara kita daripada suul faham, daripada kefahaman yang buruk, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.